Bila masuk tandas, makhluk tu sudah berada dekat batu tu. Dia berteriak sekali lagi, "Hantu!" Baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Bob. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010, di mana masa tu tokek, cicak tokek sangat laku. Dikatakan cicak tokek yang besar dan tidak cacat sihat boleh mencecah juta. Dan orang kata pada masa tu, siapa yang memiliki cicak tokek, kau boleh jadi jutawan. So si Bob ni semangatlah. Si Bob ni dia saiz besar, semangatlah untuk mencari cicak tokek, dan mereka sudah dapatlah orang-orang yang mau membeli cicak tokek tu. Jadi dia bercadang dengan sepupunya untuk menangkap cicak tokek di Sungai Lembing, Jadi mereka pun pergilah cari cicak tokek di Sungai Lembing tu, di kawasan agak dalam juga lah. Jadi dong tanya-tanya lah orang-orang asli sana, ada kenapa cicak tokek di sini? Bilang orang asli, mana ada cicak tokek di sini, seberangan cak kamu, dia cakap. Jadi niat untuk cari cicak tokek tu terbatal. Lain pula jadinya, mereka ambil pula batu-batu di sungai itu. Memang batu-batu di sungai itu cantik dan sesuai untuk hiasan akuarium. Jadi mereka pun ambil. Walaupun mereka terlupa nasihat orang tua, kalau boleh jangan ambil barang-barang yang di suatu tempat yang kamu pergi. Tapi orang tak peduli lah, kerana batu tu cantik, orang bawa pulang. Jadi sampai saja di rumah mereka masuk rumah, tiba-tiba anak si Bob ni menangis macam yang ketakutan, macam nampak sesuatu lah. Kamu ni kenapa ni tiba-tiba menangis ni? Sambil menunjuk belakang. Bila si Bob tengok belakang, tiada apa-apa pun. Dia cakap, dia marah lah anak dia. Kamu jangan buat hal dengan bapak, ya. Kamu mesti takut bapak. Walaupun dia takut lah tengok perangai anaknya, kan. Jadi malam tu si Bob tidur, dia dengar seperti suara. Pertama yang Bob, tiba-tiba yang berteriak. Si Bob ni terbangun. Siapa berteriak? Dia tengok kiri kanan, tiada orang juga. Dia tidur semula. Dan bila tidur semula, dia sekali lagi dengar nama Bob. Kemudian berteriak. Dia terbangun lagi si Bob. Astaghfirullahaladzim, apa aku dengar ni dicakapkan? Dan kali ni si Bob sudah macam yang tidur, dia sudah tidak nyenyak. Dia baring sekali lagi dan dia cuba perhati mendengar. Kalau ada dengar orang panggil nama aku buka mata aku terus, dia cakap. Jadi guys, betul-betul ada nama dia dipanggil lagi, Bob. Dia buka terus matanya, dan guys, di bawah kaki dia nampak satu makhluk yang macam berwarna hitam dan basah seperti macam dari air sungai, dan mukanya sangat mengerikan. Apalagi si Bob terkejut lah, berteriak, "Apa tu?" Bini dia bangun. "Bang, kenapa bang ni? Apa tu?" Dia cakap, Hantu. Bini dia cakap, mana ada bang. Tapi dia nampak juga hantu tu. Kemudian hantu tu berlalu keluar dari bilik tu, dan bini dia cakap, "Kenapa abang bawa balik ke apa-apa dari tempat abang pergi tadi tu?" "Ada," dia cakap, "batu sungai." Bini dia, "Kenapa juga abang ambil? Mungkin itu batu berpenunggu. Abang ambil batu tu, buang sekarang bang." Jadi si Bob pun pergi ke tandas, cuba ambil batu tu. Guys, bila masuk tandas, makhluk tu sudah berada dekat batu tu. Dia berteriak sekali lagi, "Hantu!" Bini dia pergi, "Mana ada hantu bang?" Tu dekat batu sungai tu. Jadi sepupunya kebetulan ada di rumah tu juga. Sepupunya cakap pun sepupunya diganggu juga. Jadi sama-sama diorang ambil batu tu dan buang batu tu di luar rumah mereka. Dan semenjak hari itu, mereka insaf tidak mau mengambil benda-benda yang tempat mereka singgah. Dan selepas kejadian tu, dua-dua dia dengan sepupunya demam, guys. Demam 3 hari kerana keteguran oleh makhluk tersebut, makhluk hitam tersebut, hingga demam. Baiklah, cerita seterusnya dikongsikan oleh saudara Az. Dia ni bersekolah di Kulai Johor. Masa ni dia tingkatan 4 dan sesi petang. Jadi biasanya kalau petang sekitar 7.30 dia akan tunggu basnya dan baliklah. Tapi hari tu dia ketinggalan bas disebabkan terlampau banyak bermain dengan kawan-kawannya, dan bila dia sedar sudah ketinggalan bas, dan bila dia mau cek
duitnya pun tidak ada. Jadi mau tidak mau dia terpaksa tunggulah sampai bapaknya ambil dia, sebab dia tahu, dia yakin bapaknya akan ambil. Jadi menunggulah dia sendiri dekat bus stop sekolah. Lebih kurang pukul 9 malam baru bapaknya datang. Dan bapaknya apalagi, kenapa kau boleh tinggal bus ni ya? Bapaknya cakap begitu. Dia diam, tak boleh cakap apa-apalah. Memang salahnya. Jadi dia pun naiklah kereta bapaknya. Lebih kurang 9.30 mereka berhenti. Tiba-tiba kereta bapaknya rosak di satu simpang. Dan simpang tu ada stesen bus. Jadi bapaknya cakap, alamak, keretanya rosak pula. Cuba on tidak dapat on. Jadi bapaknya call lah kawan-kawan dia untuk ambil, tolong tengokkan keretanya. Jadi sementara tu si Azli duduk dah di stesen bas. Tiba-tiba dia disenggol oleh seseorang. Tuh, dia macam terkejut lah, siapa ni? Tiba-tiba datang kan. Dan bila dia perhati, orang tu berjubah hitam, bertopi hitam dan mukanya sangat, langsung dia tidak nampak lah, hitam. Dia terkejut, siapa ni? Dan bulu roma dia sudah kembang si Azli. Jadi dia terus lari masuk ke kereta dan tekan horn kereta bapaknya. Pak, tit. Dia bapak terkejut. Allah Akbar, apa ini? Sabar kau, bapak telefon ni. Dan dia cuba toleh di stesen bas. Benda tu masih ada di stesen bas. Dan bapak dia masih berbincang dengan kawan yang bertelefon lah. Dan dia terdengar suara makhluk yang di stesen bas tu sambil menangis. Tolong aku. Makin lama suara tu makin kuat. Dia sudah cuba tutup telinga, tapi benda tu makin lama makin kuat. Kemudian bapak dia masuk. Kau ni kenapa ni? Dia cakap, kan tutup telinga macam ketakutan ni. Pak telinga. Cuba bapak tengok di belakang stesen bas tu, ada bapak nampak orang kah? Jadi bapaknya cuba perhati. Ada, dia cakap. Pak, itu bukan manusia tu pak. Bapaknya paling, astagfirullahalazim. Dia cakap, betul ke ni? Betul pak. Cuba bapak dengar betul-betul. Dan bila bapaknya dengar betul-betul, memang dia minta tolong. Tolong. Bapaknya kunci pintu, tutup tingkap. Dia terus call abangnya. Abangnya suruh ambil dia dengan bapak dia dengan segera. Sampai saja kereta abangnya, mereka lari keluar dan masuk ke dalam kereta. Dan mereka perhati benda tu masih ada di situ. Dan mereka cuba tanya abangnya, bang, kau nampak ke apa di stesen bas tu? Abangnya tidak lagi perhati. Astagfirullah, dia cakapkan, manusia aku tu hantu. Si Azli beritahu, hantu bang. Terus pecut abangnya tanpa menoleh belakang lagi. Sampai ke rumah, mereka pelik apa benda yang mereka nampak tu. Dan bapaknya pernah mendengar cerita bahawa di simpang tu dulu pernah berlaku ragut dan menyebabkan seorang lelaki tergadai nyawanya. Dan lelaki tu menyebabkan dia mati memang sangat teruk, tragis. Kemungkinan itu adalah roh jelmaan yang meminta dia tolong. Sebab itulah dia minta tolong. Itulah cerita dari bapaknya. Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi bukan mereka saja yang dengar kisah itu, ramai orang turut diganggu di simpang tersebut. Baiklah guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Anggun. Ketika ni dia baru darjah 4. Dan ketika dia masih darjah 4 ni, mak ayah dia selalu bawa bercuti di kampung pakcik dia. Dan di belakang kampung pakcik dia ada pokok belimbing. Banyaklah pokok belimbing. Dan kebiasaan dia dengan sepupunya selalu bermain sorok-sorok, main masak-masak. Jadi kebetulan hari tu, mereka ingin main masak-masak. So mereka kolek duit lah dengan sepupunya, iaitu si Hafiz dengan si Rita. Kolek duit, beli gula-gula, makan ringan untuk main masak-masak. So mereka pun buatlah macam rumah, tempat-tempat memasak, sekali dengan sepupunya si Hafiz ni lah ikut. Jadi dijadikan cerita si Hafiz ni mau pergi ke tandas, sebab mau berak lah. Jadi dia tinggal dengan si Rita. Jadi tiba-tiba tidak lama kemudian si Hafiz datang. Tapi dalam mukanya yang macam pucat, yang macam muka lain lah. Jadi si Anggun tanya, kenapa kau ni Pis? Kenapa muka kau lain ni? Tapi dia tidak bercakap. Dia hanya duduk dan main bersama semula lah. Kemudian si Rita pula dia cakap, aku naik dulu lah mau mandi, dia cakap. Jadi si Rita pun naik semula. Jadi tinggallah dia dengan si Hafiz. Tiba-tiba
si Hafiz tu muka dia makin lama makin lain. Dia cakap, Pis, kenapa kau? Apa masalah kau ni? Tiba-tiba dia pegang tangan si Anggun dan bawa ke belakang hutan lagi, di belakang. Dia terkejut lah. Kau bawa aku kemana ni? Pis, janganlah belanja. Sudah mau maghrib ni belanja. Dan tiba-tiba bila dia toleh belakang, guys, dia sudah tidak nampak rumah pakcik dia. Dan dia tengok tiada sudah kawannya. Si Hafiz tu pun hilang sudah. Jadi dia macam bingung, aku di mana ni? Kenapa tiba-tiba macam tiada orang sudah ni kan? Jadi dia cuba cari balik, padahal tidak jauh pun dibawa oleh sepupunya si Hafiz tu. Dan dia cuba cari balik rumah pakciknya tu. Dan bila dia cuba cari, makin lama dia makin sesat. Tidak jumpa jalan keluar dan hari semakin gelap. Dan dia sudah mulai menangis. Dia panggil mak dia, Mak, Abah. Tapi tidak ada pun orang peduli. Jadi dia duduk hanya mendiamkan diri. Dan dia masih bingung apa yang berlaku. Dia ketakutan kerana hari sudah gelap. Ya, tiba-tiba dia terdengar lagi suara seorang budak lelaki. Dan bila dia perhati, sepupunya itu si Hafiz, tapi dalam muka yang agak menyeramkan. Muka dia sangat mengerikan. Dia terkejut. Pis, kenapa kau muka begitu, Pis? Dan benda tu hanya senyum dan memanggil. Dia macam memanggil guna tangan sajalah. Jadi si Anggun ni pergi tengoklah, dia ikut. Dan bila dia tengok, si Hafiz tu tunjuk di satu rombongan. Ada satu rombongan orang ramai. Dan bila dia perhati, itu rombongan orang kampung dia tengah mencari Anggun. Dan dia perhati ada mak dia tengah menangis. Dia cuba berteriak, Mak, tapi suaranya tidak dapat keluar. Dan budak yang menunjuk tu, yang dia nampak tadi tu, ketawa dan lari terus dari situ. Jadi dia mau cuba bergerak pergi tempat rombongan tu, tapi tidak dapat. Dia cuba berteriak juga tidak dapat. Tiba-tiba dia dengar suara azan daripada salah seorang rombongan tu. Dan ternampak dengan si Anggun. Tu, si Anggun. Tu, orang cakap. Dan si Anggun tengah pengsan. Jadi orang ramai pun ambil dan bawa ke rumah. Dan bila sedar, si Anggun sudah berada di rumah dan tengah diletakkan tuara basah di kepala dia. Dan mak dia cakap, kemana kau pergi? Kenapa kau main waktu maghrib? Ayah dia marah. Jangan marahkan budak tu. Biarlah dia rehat dulu sebentar. Dan bila si Anggun bangun dan perhati luar tingkap, dia masih nampak budak yang menyerupai sepupunya tu dengan muka yang mengeri sambil tersenyum dengan si Anggun. Si Anggun tunjuk dan menangis. Tuhan tu dia yang bawa aku. Semua orang tengok tapi tidak nampak. Dan mulai hari tu si Anggun nampak makhluk yang orang lain tidak nampak. Dan dia masih bingung macam mana dia boleh disembunyi.